إلى النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرتي الشيخ عبد الصمد الفالنباني وإمام الغزالي شأن الله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Sebab yang ketiga, yang jadi dengan dia suka dipuji akan dikau oleh seseorang itu, iaitu dimulia oleh orang dan ditakzimkan akan dikau oleh orang. Maka sebagiannya jangan engkau suka sebab dipuji oleh orang dengan yang demikian itu. Kerana suka dipuji oleh orang akan dikau itu membinasakan diri kau. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu masa bagi orang yang memuji akan seseorang. Waihaka qata'ta zahrahu law sami'ahu ma aflaha ila yaumil qiyamah. Artinya, sayang engkau telah engkau kerat akan belakangnya. Jika ia mendengar akan pujianmu atasnya itu, nescaya tiada ia dapat kemenangan hingga hari kiamat. Ini tuan-tuan, kita bicara satu di antara sifat muhlikat yang merosakkan hati, iaitu suka dipuji dan takut dicela. Kita suka orang puji kita. Bila orang cela kita, kritik kita, tegur kita tak seronok. Sifat ni makna kata sifat yang dicela oleh syarak. Jadi Imam Ghazali mengukakan ubat bagaimana cara kita nak menghilangkan penyakit ni di hati kita. Kenapa hati ni perlu disihatkan daripada penyakit? Kerana tuan-tuan, hati yang sakit pun orang sebut, hati yang kotor pun disebut juga. Ada ulama kata penyakit hati ni bawa syirik khafi. Innamal musyrikuna najasun. Syirik ni najis. Syirik khafi ni dia najis, kotor. Bila masuk dalam hati, hati kotor. Hati yang kotor ni tak layak menerima nur daripada Allah Ta'ala. Macam kita lah, cawan kotor, takkan kita nak tuang air minum, air Milo, air teh, air kopi. Wadah atau cawan tu mesti bersih. Bila bersih baru layak dia menerima nur, menerima minuman, makanan. Bekas yang bersih ni baru layak menerima makanan atau minuman. Hati yang bersih ni baru layak menerima nur daripada Allah Ta'ala. Nurul waridat. Bila nur masuk, baru hati bercahaya. Tidak gelap.
Atau hati ni berpenyakit. Bila dia kena penyakit, kesan dia besar. Tuan. Yang pertama, macam orang sakit nak buat kerja tak boleh. Orang sakit nak kerja macam mana? Bila hati kita berpenyakit, payah buat ibadat. Tak mampu nak buat ibadat. Yang kedua, bila kita ada penyakit, kita makan, minum, tak sedap. Mulut paik. Makan apa pun paik. Dan ibadat ni, makanan rohani yang sedap. Waju'ilat qurratu aini fi salah, kata Nabi. Dijadikan oleh Allah sejuk mata hatiku ketika mengerjakan solat. Sejuk hati, lazat, sedap, manis. Semua ni rasa hati. Bila hati berpenyakit, dia tak rasa. Bila kita buat, jadi macam paksa. Jadi mau tak mau kita kena sucikan hati kita. Satu lagi kata Imam Ghazali, hati ni tempat tilik Allah SWT. Tempat pandang Allah. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amalikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tak perhati rupa parai kamu. Allah tak perhati amal zahir kamu. Ya Allah perhati hati kamu. Ulama kata kita ni makin pagi cuci muka, bersih gigi, bubuh shampoo. Pasal apa? Muka tempat pandangan makhluk. Manusia nak tengok muka kita. Apa kata kita cuci muka, hati kita biar berselumuh. Berselumuh dengan ayat apa, dengan taik mata, dengan selumuh dengan kotoran kerohanian. Hati tempat tirikan Allah. Yang lain semua tinggal. Yang nak balik jumpa Tuhan, hati. Yaumala yang fa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. Hari yang tak berguna untuk benda nak pina, melainkan orang yang balik jumpa Tuhan bawa qalbun salim, hati yang sejahtera, hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang tak berpenyakit, hati yang tak kotor. Betullah ulama sufi memberi penekanan berat sungguh-sungguh berkaitan menyucikan hati ini. Jadi, apa yang kita bicara hari ini iaitu penyakit suka dipuji, tak suka dicela atau dikritik. Ini pun satu penyakit. Kita nak tukar. Kita tak suka orang puji kita dan kita suka orang kritik kita. Apa dah? Orang tegur kita macam sahabat-sahabat Nabi dah. Bila sahabat tegur dia, dia sepenuh. Sahabat kata, hang ni gini. Mungkin banyak lagi kesilapan aku, hampa tak nampak. Terima kasih, tolong tegur. Ada kita begitu, orang tegur kita kata terima kasih. Ada? Tak ada. Jadi orang beriman. Wala yakhafuna laumata laib. Dia tak takut celaan orang yang mencela. Yang dia takut, pujian orang. Puji ni beracun. Dia panah yang beracun. Manis, tapi dalamnya ada racun. Bahaya. Banyak orang tuan sekalian, akibat makna kata suka dipuji, maka dia bekerjalah untuk mencari, menyeronokkan hati orang. Itu yang jadi hal biru tu. Dengan budak sekolah pun jadi kerja. Nak tawan hati, nak bagi budak-budak sekolah tu seronok, terkejar-kejar, lompat. Tak patutlah orang umur 76 tahun. Tua pada saya lagi. Saya 71. Cuba tuan-tuan kalau saya terkejar-kejar budak-budak kecil. Tuan-tuan kata apalah ustaz ni. Nak tawan hati Hindu, masuk tokoh Hindu. Lebih teruk pada Sami Hindu. Sami Hindu pun terkejut tu. Jangan buat pasal. Yang masuk tempat sing punya tu, sing pun terkejut. Janganlah macam tu.
Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Jumpa orang beriman, aku geng hampa. Jumpa belah tu, aku melawak kat depa tu, aku tipu depa. Dia boleh buat macam tu. Jadi pokok, tahu pokok. Dia tak ada prinsip hidup. Tak ada prinsip. Dia jadi macam belalang. Ada satu belalang yang tahu nama pokok. Pokok ni tu ada duduk dekat pokok. Warna dia tukar warna pokok. Dia duduk dekat pokok warna hijau, dia jadi hijau. Pergi pokok warna perang, dia jadi perang. Musim menanam tuan-tuan, dia warna hijau. Musim menuai, dia jadi warna perang. Masuk kandang kambing, dia mengembek. Dia bek. Masuk kandang kebab, dia menguap. Masuk kandang babi, aku tak tahu dia biji lagu mana. Dia boleh jadi serba-serbi. Orang macam ni tuan-tuan tak boleh pakai. Mengarut. Aduh, tak kata kat siapa. Baik, sekarang Imam Ghazali nak bawa jalan penyelesaian. Hebat Imam Ghazali ni, pertama dia dedahkan penyakit. Kemudian dia bawa main ubat. Doktor ni, dia tanya kita daripada soalan tu, dia tahu kita apa sakit. Kemudian dia akan kemukakan ubat. Yang nak makan ubat, kita. Bukan doktor paksa kita pegang kaki tangan ikat, disumbat ubat dalam mulut kita, mana ada. Doktor cuma nasihatkan minum ubat ni. Begitulah doktor kerohanian. Dia membedah penyakit, kemudian dikemukakan ubat. Yang nak makan ubat tu kita lah. Kita yang ada penyakit, bila kita tahu kita ada sakit, kita berubat. Dengan ubat yang dikemukakan oleh ulama-ulama sufi yang berlandaskan makna kata daripada hadis Nabi SAW dan daripada Al-Quran. An-nazil minal Quran syifa'un wa rahmah. Kami turunkan Quran tu, makna kata syifa, pakai ubat. Penyakit, makna kita kata penyakit zahir dan penyakit batin. Umum tak ni? Umum dia blok pintu rumah. Oh ni apa motor blok pintu rumah, ada tuan rumah nak keluar. PPL 5644 minta tolong rumah. Tuan rumah nak keluar. Saya ulang, PPL 5644. Baik. Jadi Imam Ghazali kata, apa nama penyakit ni, kita kena kesan, tengok apa punca dia. Sebab yang kita ni suka dipuji. Itu lebih bagus. Macam kita katakan, sebab apa orang ni boleh kena darah tinggi. Dia jauh daripada sebab-sebab yang boleh kena darah tinggi. Apa sebab-sebab orang tu boleh kena kencing manis? Sebab yang boleh kena kencing manis tu kita kejauhi. Kerana bila dah kena sakit, berubat payah. Bila kena sakit, bayar nak berubat. Jadi sebelum kena penyakit, kita jauhi sebab-sebab yang boleh menyebabkan kena penyakit. Orang putih kata apa lagu nak sebut tak tu. Jauh tu dari lebih baik pada berubat. Ubat payah tu. Kalau makan ubat ni dia tak boleh hilang apa. Dia cuma boleh bertahan je. Orang kena kencing manis, kan ada ubat. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan kena kencing manis, jumpa saya. Saya ada ubat. Ni ubat ni betul tuan-tuan, saya bukan meming. Ada seorang di pondok mu'alaf, dia kena potong kaki dah. Dengan izin Allah, tuan-tuan, saya itu tengok dalam Facebook, terjumpa satu ubat daripada Jerman. Saya try beli kat dia. Alhamdulillah. Hari ni dia bebas daripada penyakit kencing manis. Tak payah makan ubat apa. Kalau tuan-tuan
Apa yang ni boleh jumpa saya. InsyaAllah saya bagi. Bukan saya jual tak. Saya bagi kat tuan-tuan apa nama, macam mana nak dapat ubat tu. Tuan-tuan beli sendiri. Dan tuan-tuan beli ubat tu, maka doktor syarikat tu akan hubungi tuan-tuan. Dia akan pantau tuan-tuan sampai tuan-tuan sihat terus. Tak perlu lagi makan sembarang ubat. Kerana ubat ni tuan-tuan, dia bukan ni, dia peranan dia memulihkan pankreas kita. Pankreas ni organ yang boleh membekalkan insulin. Bila organ ni dah pulih, maka maknanya tuan-tuan, dia boleh bekal insulin. Tak payahlah cucuk insulin lagi dah. Tak perlu makan ubat. Sahabat kita tu ada di pondok saya. Namanya Najib Mu'alak. Seorang tentera udara. Dia berhenti kerja, hidup pondok saya. Alhamdulillah. Jadi nak tahu lebih lanjut, boleh jumpa saya lepas ni, insya-Allah. Saya terang pertuan-tuan, tuan beli dah sendiri. Tuan beli sendiri, dengar nasihat doktor yang memantau tuan, insya-Allah. Biasanya bila kita kena penyakit tuan, nak berubat saya. Kalau kita kena penyakit sombong tuan, nak berubat lagu mana? Sombong. Saya dulu tuan kerja storekeeper di Kementerian Kesihatan. Saya diletakkan di bahagian packaging. Package berubat semua hantar di seluruh Malaysia. Bawah saya tu adalah attendant, adalah mana buruh-buruh bekerja di bawah saya. Ada seorang tu tua tuan. Tua, saya ingat umur dia mungkin 70 lebih, kat 80. Tapi cengih lah orang. Bila bertengkar dengan orang, aku terajang apa? Aduh, nak terajang orang. Ya, berjalan bergoyang, duk bergantungkan, nak terajang orang. Satu hari dia bertengkar dengan satu budak tuan. Budak tu jumpa saya. Dia kata, Cik Sidik. Pak Cik ni melampau lah Cik Sidik. Apa? Dia bila bertekak saya, nak terajang saya. Saya dah kaki dia pun boleh tahu. Janganlah dah kaki dia. Saya tanya orang punya tuan-tuan. Masa muda-muda dulu, dia ketua gangster di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Gangster, tahu tak? Keras pula. Jadi penyakit sombong ni, kalau kita tak ubat, sampai ketua sombong. Kerana sombong ni daripada nafsu. Nafsu ni kata ulama, kalau makna kata tak, dia ibarat kanak-kanak kecil. Kalau tak dilah, dia menyusu sampai ketua. Nafsu ni macam kanak-kanak kecil. Kalau tak dilah, dia akan menyusu sampai ketua. Tahu tak lah? Lah tahu lah. Isteri kita menetik anak kita. Budak tu umur dah sampai 2 tahun, gigi dah panjang. Duk gigit putih susu mak dia tu. Kita nak bagi dia berhenti menyusu tu. Tu nama Allah. Hampa pergi cari akak seruntun. Hampa tengok buka patu. Ambil air tu sapu kepala tetek mak dia. Dia isap-isap pahit dia tinggal. Hampa tak buat begitu. Dia akan menyusu sampai ketua. Dah berjanggut, duk menyusu lagi. Mujuklah kita dulu ni, mak kita lah kita. Tidak sampai berjanggut kita menyusu. Nafsu dulu. Kalau kita tak mujahadah dia, tak buang panggil buruk yang ada pada dia, sampai tua jadi panggil macam tu. Antara panggil dia, suka dipuji. Jadi Imam Ghazali kata, kita nak kena kaji apa sebab kita jadi macam tu. Dia kata sebab ada 3. 2 ada kita sebut sebelum ni. Ya. Sebab yang pertama, kerana kita menganggap diri kita sempurna. Sebab tu kita suka orang puji kita. Kalaulah kata Imam Ghazali takdirnya, macam mana orang puji kita, memang betul. Dia puji kita alim, memang kita alim sungguh. Takdir macam tu.
Dia puji kita kaya. Memang kita kaya betul. Pujian tu kena betul pada diri kita. Walaupun begitu, kata Imam Ghazali, kena ingat, apa yang dipuji pada kita tu tak kekal. Sampai masa kita mati, hilang semua tu yang ada pada kita. Apa yang ada, kalau betul takdirnya betul yang dia kata tu, memang betul diri kita orang macam tu, tapi tak kekal, tak habis. Kadang-kadang belum kita mati, benda tu dah hilang pada diri kita. Ada orang kaya belum mati, kaya dia habis. Ada orang berkuasa, kadang-kadang sebelum mati kuasa dia hilang. Jadi apa yang kita nak bangga sangat, nak seronok dengan pujian orang? Yang kedua, dia kata kena ingat, kalau betul pun apa yang dikata, bukan kita, Allah. Kalau kita alim, Allah bagi kita alim. Kalau kita berharta, Allah bagi. Bukan hakikat, kita pinjam saja. Benda pinjam tak seronok mana. Balik kampung, pinjam kereta kawan. Orang duk puji kat kita. Orang beri lawa kereta hang. Kita seronok dengan puji orang. Gila tak gila? Kereta pinjam lagak. Kalau dia puji itu bukan kena pada diri kita, kita seronok, itu nama gila. Dia kata kita pandai, sedangkan kita bodoh. Kita seronok dengan pujian orang. Ini tak ketahuan ke apa? Itu yang pertama kata Imam Ghazali. Yang kedua kata Imam Ghazali, kita kena ingat, kita ibadat apa semua nak cari redha Allah. Bukan nak cari redha manusia. Bukan cari redha pujian orang. Ruka'an sujadat yang bertanggung fadlan minallahi wa ridwana. Mereka rukuk, mereka sujud, mata-mata mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Itulah matlamat hidup kita. Yang ketiga, yang jadi dengan dia suka dipuji akan dika oleh seorang itu, iaitu muliai oleh orang. Kita suka orang muliakan kita. Cium. Kalau ulama, kata orang cium tangan dia. Orang nak cium nak macam mana tuan-tuan. Tapi kita tu jangan nak orang agungkan kita tu, tak boleh. Dia nak puji kita tu, dia punya pandai. Kita seronok dengan pujian dia tu, tak boleh. Sebab apa yang kita miliki, semua daripada Allah. Ilmu kita Tuhan bagi, kekayaan kita Tuhan bagi, semua daripada Tuhan. Sebab tu kita mengaji awal-awal tuan-tuan, kitab mana pun, Muqaddimah kitab mula-mula Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua dia puji Tuhan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketiganya baru dia selawat kat Nabi. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammadin. Lepas tu baru dia kata wa ba'du. Lepas bismillah, lepas alhamdulillah, lepas selawat kat Nabi, baru dia kata wa ba'du. Kemudian daripada itu baru dia nak cerita. Lepas bismillah, dia puji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji tertentu bagi Allah. Apa faham tak apa makna dia? Yang berhak dipuji hanya Allah. Itu makna alhamdulillah. Alif lam tu, alif lam ma'rifah. Puji itu tertentu bagi Allah saja. Kita hakikatnya tak berhak menerima puji. Yang berhak menerima puji hanya Allah. Tu dia kata puji khadim bagi khadim. Puji khadim bagi hadis. Puji hadis bagi khadim. Puji hadis bagi hadis. Semua tu kembali kat Tuhan. Awal-awal lagi.
Tok Guru cerita dah. Betul tak? Jadi kita, hati kita ni bila orang puji, biar nak puji, tapi kita jangan sampai seronok dengan pujian orang. Bila orang kritik, tegur, kita tak seronok. Itu bukan cara dia. Yang sebenarnya, bila orang puji, kita takut. Kerana puji ni beracun, tuan-tuan. Telan terus, mati hati. Kan? Kritik itu baik. Bila orang tegur kita, baru kita boleh muhasabah diri kita. Kan? Baik. Maka yang ketiga, yang menjadi dengan dia suka dipuji akan dikau oleh seorang itu, yang sebab kita suka orang puji, iaitu dimudai oleh orang. Kerana kita suka orang mulia kita, sanjung kita, angkat kita. Hati yang kita suka tu. Dan ditakzimkan akan dikau oleh manusia, oleh orang. Kita suka orang takzimkan kita, besarkan kita. Kembang hati kita. Kenapa tak mau jadi menteri? Lu escort ramai. Tak boleh gitu. Jangan itu. Bukan itu matlamat kita. Hidup kita. Kan? Matlamat hidup kita untuk makna kata mencari redha Allah. Kita nak Allah besarkan kita. Allah muliakan kita. Bukan menuntut mulia di sisi manusia. Mai ikut sifat-sifat sahabat Nabi Muhammadur Rasulullah. Wallazina ma'ahu asyiddau 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Muhammad itu pesuruh Allah. Wallazina ma'ahu, orang yang bersama-sama dengan Nabi Muhammad ketika Nabi hidup dan selepas Nabi wafat. Ketika Nabi hidup, orang bersama-sama Nabi, sahabat-sahabat Nabi lah. Lepas Nabi wafat, walaupun dia tak pernah tengok Nabi, tapi hati dia sentiasa terpaut dengan Nabi Muhammad. Dia umat Nabi Muhammad yang taat kepada Nabi Muhammad. Siapa mereka itu? Wallazina ma'ahu asyiddau 'alal kufar. Pertama, dia tegas, keras dengan kafir. Kafir yang menentang Islam. Dia keras, dia tegas, tak bertolak ansur. Ruhama'u bainahum. Dia ruhama, berkasih sayang sesama orang Islam. Sama-sama Islam, dia bertolak ansur. Dengan kafir lawan Islam, dia keras. Bukan sebaliknya. Dia kafir kata leha, dengan orang Islam bukan bercengeng. Itu tak kena. Itu tak betul. Kalau kita nak betul-betul nak jadi umat Nabi Muhammad, ini sifat dia. Asyiddau 'alal kufar ruhama'u bainahum. Tegas dengan kafir yang menentang Islam. Ruhama'u bainahum, berkasih sayang, berlemah lembut, bertolak ansur sesama mereka. Tarahum ruk'an sujadan. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud. Jasa tunduk dan patuh hukum akam Allah SWT. Tunduk dan patuh perintah Rasul. Untuk apa? Dia bertahu fadlan minallahi wa ridwana, kerana nak mencari keredaan Allah Ta'ala. Dia ibadat. Apa dia buat? Nak cari redha Allah. Bukan nak cari redha manusia. Dia buat kerja cari redha Allah. Allah suruh. Orang tak setuju, dia tak kira orang. Dia kira Allah. Ni dah cari redha manusia. Biar Allah murka. Bukan itu cara kita. Buat kerja yang Tuhan suka. Bukan buat kerja yang Tuhan benci. Ruk'an sujadat yang bertahuna fadlan minallahi wa ridwana. Kau lihat mereka rukuk dan sujud
semata-mata mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Engkau lihat muka mereka ada tanda-tanda sujud. Akibat mereka beribadat ikut perintah Allah, rukuk, sujud kerana nak cari redha Allah. Ketinggian ikhlasan mereka itu hingga terpancar tuan-tuan ke muka mereka nur. Nur yang Allah tuang dalam hati mereka memancar sampai ke muka. Tengok muka mereka sejuk hati kita. Tenang jiwa kita. Bukan makna tanda-tanda sujud tu dari dia berlekuk dah. Muka dia kita tengok sejuk mata hati. Walaupun dia kulit hitam, muka dia bercahaya. Tengok muka dia ingat akhirat. Ini sifat-sifat yang Tuhan sebut sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Jadi makna kata orang yang suka dipuji tu jangan. Sebab jadi dia tu sebab kita nak orang muliakan kita, orang takzimkan kita. Maka sayangnya jangan engkau suka sebab dipuji oleh orang. Demikian dengan demikian itu. Jangan kita seronok dengan pujian-pujian orang. Jangan. Kalau ada penyakit ni di hati kita, sekat cepat-cepat. Berubat cepat-cepat. Itu dia. Kerana apa? Kerana suka dipuji oleh orang akan dikau itu membinasakan dirimu. Penyakit macam ni boleh rosak diri kita. Kalau kita kaki puji, kita bawa balik gaji. Gaji cukup untuk keluarga kita di rumah je. Kawan pula pandai puji. Habis belanja dia, abang-abang balik rumah, suruh rumah pun tak cukup. Dia orang cari puji. Kawan pula ada jenis suka puji. Jack banyak Jack tuan. Ada dulu Perdana Menteri Malaysia. Ahli Parlimen Pekan Pahang. Saya baca artikel ada orang tulis. Dia jarang balik ke Pahang, ke Pekan Pahang. Dia adalah orang-orang dia tu jaga kawasan dia, parlimen dia tu. Jadi yang jaga parlimen dia tu semua kaki Jack. Kaki Jack kan. Tak apa tu, tak apa. Kawasan ni semua clear, elok. Main pilihan raya tuan. Tahun 99 tak silap saya. Berpeluh dia. Tempat pemilihan perkiraan undi tu, dia dah kalah dah. Dengan calon empat. Ya tak ya terpaksa buat main. Undi pos, undi tentera. Dia menang 42 undi ya. Seorang Perdana Menteri menang 42 undi. Pasal apa? Duk dengarkan keyboardek ya. Bahaya tu kan. Jika kita lupa daratan, lupa diri kita, lupa kesilapan kita, kekurangan kita, sebab ni kaki bodek duk ada kelilin. Ni hantu-hantu raya ni duk makan boleh. Clear elok. Dekat cakap dia, lah kita mampu. Nanti baik tak kalah. Kaki cek, dia bukan sikit-sikit dia cek. Cek sungguh-sungguh. Bukan tak boleh cek, boleh. Kita beli kereta mana kita beli ada jack. Tidak. Jack tu diguna untuk kecemasan, tayar pecah. Nak tukar tayar tu pasang tayar spare. Sementara sampai kedai tayar kita buat dah lain. Jack ni ketika perlu ya. Bukan jack hari. Mana ada orang beli kereta pagi jack, petang jack, malam jack. Apa ni? Saya dulu tuan-tuan, ada ramai orang nak bawa kereta saya. Ustaz Mel akan dia bawa kereta Ustaz. Ustaz pergi mana abang? Saya tak boleh, dia pakai kaki jack. Pergi ceramah.
Lepas ceramah dia jek dia tak. Ustaz malam ni saya dengar tak kurang 10 kali orang takbir. Oh deh. Orang lain ceramah orang tak takbir pun. Ustaz ceramah 10 kali. Saya kata hang ni betul yang gijek. Betul kan? Bila kita duduk dengar kaki jek ni, kita lupa dia ni. Dah rasa kita elok dah. Jek boleh. Tapi ketika kecemasan. Tapi tengok kereta lah. Kereta kancing. Jangan pakai jet lori. Pakai jet lori terangkat pak tayar. Pak tayar terangkat. Tak boleh. Membinasakan. Siapa kata? Nabi SAW. Ya. Kerana suka dipuji oleh orang akadika itu membinasakan dirimu seperti sabda Nabi SAW. Pada satu masa bagi orang yang memuji akan seorang. Nabi ini tuan-tuan bersifat sidik. Sidik ni benar. Ya. Cakap dia benar, perbuatan dia benar, diam dia pun betul. Macam mana diam Nabi? Kalau yang berada depan dia tu betul-betul, Nabi diam. Kalau benda tu berlaku depan baginda tak betul, dia teruk. Itu yang dikata Nabi itu. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama' pewaris Nabi. Dia kena bersifat macam Nabi, bersifat sidik, benar. Diam dia pun benar. Kalau berlaku depan dia benda tak betul, dia tak boleh diam. Dia tak boleh diam, dia kena tegur. Jadi orang tak faham. Sibuk ambil tahu bikin orang. Bukan. Ulama' ni pewaris Nabi. Nabi bersifat sidik, benar. Maka ulama' kena benar. Bila tak betul, ulama' kena tegur. Tegur kena. Kau ada kerutu lah. Tok Guru Haji ni cakap tentang pengampunan. Saya pun tak tahulah. Dia cakap tak kena pula. Atau sultan lah apalah. Dia tulis buku tentang pengampunan. Yang ke bunuh ni, yang berhak mengampun, keluarga dia, waris dia. Dia tak? Bukan waris, tak berhak ampun. Kan ada hukum qisas. Dia bunuh contohnya. Kalau keluarga nak ampun, dia boleh ampun. Atau dia boleh ganti dengan diat. Dia tak mampu tapi dia nak diat 100 ekor unta dia bunuh. Ataupun dia boleh tuntut untuk dibunuh malah. Jadi dalam Islam ni tuan-tuan, yang berhak mengampun waris. Bila kita cakap 3R pula, payah aku bayar. Aku tak kerti ya. Ada yang payah ni. Tok Guru tulis buku, Tok Guru kena panggil Bukit Amam. Tapi aku kena panggil lah. Aku. Tapi ini hakikat. Ya. Kalau kita tak cerita, tenggelam benda yang hak. Bukan kita cabar dah. Nak cabar, ini cara undang Islam. Jadi hak pengampunan, waris. Kalau kes bunuh, waris. Waris yang kena bunuh tu. Banyaklah cerita dia tu kan. Panjang cerita. Dalam zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Satu orang sahabat nama Al-Hasan. Al-Hasan ni tuan-tuan, dia ni kampung dia jauh pada Madinah. Kampung dia jauh daripada Madinah. Satu hari dia mai ke Madinah bawa seekor unta. Dengan tunggang seekor unta mai ke Madinah. Lepas tu unta dia tambah kat pokok kurma, dia masuk semayang. Lepas semayang dia mengantuk tertidur. Bila dijaga-jaga tuan-tuan, dia pergi tengok unta dia tak ada.
Dia pergi cari. Cari tuan-tuan. Rupanya satu orang tua dah sembelih unta dah. Siap lapuh daging. Ada besen apa-apa. Buh daging. Dia kenal lah kepala unta dah. Ada tali semua. Dia kenal. Dia kata, pakcik sembelih unta saya. Unta ni rosakkan tanaman aku. Bertengkaklah dia dengan orang tua tu. Macam mana tak tahu, dia keluar pedang dia pergi tikam orang tua tu, mati. Allah. Silap. Nampak macam mana? Pergi jumpa mak. Masa tu mak khalifah. Mak kata kisas. Kan? Hukum kisas. Bunuh balas. Masa tu mai 3 orang laki-laki. Dia mengadu, ya Amirul Mukminin, laki-laki ni dah bunuh bapa kami. Kami menuntut supaya dia dibunuh balas. Umar kata, boleh tak kamu maafkan saja saudara kita Al-Hasan ni. Kami tak mau maaf. Kami nak dia dibunuh balas. Lepas tu Hasan kata, macam mana? Umar tanya, saya terimalah ya Rasulullah, ya Amirul Mukminin, hukum Allah saya terimalah. Tapi boleh tak saya minta tangguh? Saya nak balik kampung saya, nak selesaikan hutang-piutang saya, apa-apa yang tersangkut di kampung tu. Saya berjanji, esok petang mayang asap, saya sampai. Mak kata boleh, tapi kena ada penjamin. Kamu ada tak adik-beradik di Madinah ni? Tak ada. Zara marah, tak ada. Adik-beradik, tak ada. Kenalan pun saya tak ada. Inilah pertama kali saya main Madinah. Dia kata. Mak kata, tak boleh lah. Kalau tak ada penjamin, tak boleh. Aku tak boleh lepas. Ni kes bunuh, kan senang. Bangkit Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari kata, ya Amirul Mukminin, saya jamin saudara saya Al-Hasan. Umar kata, kalau Hasan tak balik besok asar, kamu ganti dia. Abu Zar Al-Ghifari kata, ya saya sanggup ganti saudara saya Al-Hasan. Esok tuan-tuan, Umar bagi saya kuda yang tangkas untuk Al-Hasan ni balik kampung dengan janji mai balik waktu sembahyang asar. Esok sembahyang asar tak sampai lagi. Habis sembahyang pun dia tak sampai. Oh, sahabat-sahabat dia gelisah. Takut Abu Zar ni, Abu Zar. Abu Zar kan jalan-jalan orang, sahabat Nabi yang hebat. Tiba-tiba tuan-tuan, lebih kurang setengah jam lepas tu, dia pun nampak seorang laki-laki lari rebah. Nu nampak bila jauh nu duk lari jatuh. Last sekali jatuh ke atas riba Sayyidina Umar, tercungak-cungak. Minta maaf ya Amirul Mukminin, terlewat. Banyak urusan. Nak selesai hutang-hutang begini-gini, menyebabkan saya bertolak lewat. Oleh kerana bertolak lewat, dia pacu kuda tu habis speed. Dia pacu bagi kuat sembuh lah. Sampai kuda tu tersungkup, jatuh, mati terus kuda tu. Bila kuda tu jatuh, dia bangkit, dia lari jatuh. Dia cungak-cungak. Minta maaf, terlewat. Sekarang saya bersedia menjalani hukum Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba tuan-tuan, 3 beradik ni mai pula. Ya Amirul Mukminin, kami dah berbincang adik-beradik kami semua. Semua bersetuju untuk memaafkan saudara kami Al-Hasan. Umar kata, semalam apa tak mau maaf? Pasal apa hari ni kamu maaf? Kata 2-3 beradik ni,
Kalau kami tak maafkan saudara kami Al-Hasan, kami bimbang satu hari nanti orang akan kata orang Islam tak bersedia memaafkan saudara Islamnya sendiri. Kami tak mau benda ni berlaku. Kami redha, kami bersedia memaafkan saudara kami Al-Hasan. Kemudian Umar tanya kepada Abu Zal Al-Ghifari, Abu Zal, kamu tahu kan bahawasanya kalau sekiranya Al-Hasan tak balik, kamu akan dibunuh. Kamu tahu kan? Tahu. Kamu tak kenal Hasan. Kamu tak tahu kampung dia di mana. Kalau dia balik, dia lari terus, kamu akan dibunuh. Apa yang menyebabkan kamu sanggup jamin Al-Hasan? Ya Amirul Mukminin, Hasan memerlukan penjamin. Dia tak ada saudara mara di sini. Tak ada adik-beradik. Saya rasa bertanggungjawab menjamin saudara saya Al-Hasan. Tolong dia. Kalau saya tak tolong dia, saya bimbang satu hari nanti orang Islam, orang akan kata orang Islam tak mau tolong dah saudara Islam dia sendiri. Sedangkan kita orang Islam wajib bertolong-tolong antara satu sama lain. Kemudian Umar Pati pula Al-Hasan, Hasan, kalau kamu balik, kamu lari terus, kami pun tak tahu kampung hang duduk di mana. Kami pun tak boleh cari kamu. Apa yang menyebabkan kamu balik untuk dihukum, dikhisas? Ya Amirul Mukminin, saya orang Islam. Orang Islam wajib tunai janji. Kalau saya tak balik, saya bimbang, takut satu hari nanti orang akan kata orang Islam dah tak boleh diharap. Kerana orang Islam mungkir janji mereka itu. Kerana inilah saya mai ya Amirul Mukminin. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian nampak ujung sana. Keluarga Hasan mai, isteri dia, pak mentua dia, mak dia, anak pinak dia mai. Ramai. Nampak belah sini pula keluarga yang dibunuh. Mai pula. Bertemu dua keluarga. Berpeluk-peluk, bercium-cium antara satu sama lain. Jadi dua keluarga yang kena bunuh dan yang membunuh dah jadi saudara. Inilah yang Allah sebut dalam Quran, walakum fil qisasi hayatun. Sesungguhnya qisas itu kehidupan. Lalu Islam memberi hak pengampunan kepada keluarga yang dibunuh. Bila keluarga sendiri, makna kata yang reda diampun, maka tak timbul lagi permusuhan sampai bila-bila. Inilah hikmah kuasa pengampunan diberi kepada keluarga yang dibunuh. Saya cakap beri penerangan. Tak payahlah panggil saya pergi balai. Saya cerita hukum ya. Itulah. Dah 66 tahun tuan-tuan. Kita merdeka. Tapi tak tahulah bila nak laksana hukum Tuhan. Kita pun tak tahulah. Terus berjuang tuan-tuan, insya-Allah. Satu hari hukum Islam akan terdaulat di bumi tercinta. Percayalah tuan-tuan. Tuan-tuan kena istiqamah. Bukan zaman aku, anak aku. Bukan zaman anak aku, zaman cucu-cucu aku. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami putarkan kalangan manusia. Akan tiba masanya. InsyaAllah Islam akan menang. Malam tak sentiasa memanjang. Sampai masa makna kata siang akan terbit. Ayat tak sentiasa surut. Sampai masa dia akan pasang. Percayalah. Kan? Itu dia. Baik, apa pesan Nabi? Nabi kata, wai haka. Kesiannya apa ni? Maksud begitulah. Bila Nabi dengar satu orang puji seorang. Bila Nabi dengar satu orang puji satu orang yang lain, Nabi kata, wai haka. Kesian. Kesian yang memuji
dan kesian yang kena puji. Dua-dua rosak. Pasal apa? Qata'ta zahrahu. Kamu yang memuji ni, kamu telah patahkan tulang belakangnya. Mana hang dah bunuh dia, binasakan dia. Dengan kita memuji seorang, artinya tuan-tuan, kita merosakkan dia. Merosakkan orang yang kena puji itu. Ma'aflaha ila yaumil qiyamah. Tidak akan berjaya hingga hari kiamat. Oh, lagi. Lau sami'ahu. Sekiranya orang yang kena puji itu mendengar pujian kita, ma'aflaha. Tidak akan berjaya orang tu ila yaumil qiyamah, sampai kiamat. Bila kita puji dia lebih-lebih, dia rasa dia dah elok, dia rasa dia sudah betul, sedangkan dia dalam kebinasaan. Dia tidak akan berusaha untuk memperbaiki diri dia. Pertama, dia rasa diri dia dah elok. Yang kedua, dia rasa tak perlu tambah lagi usaha-usaha untuk mengelokkan diri. Sebab dia sentiasa dipuji orang, dia rasa dia dah betul elok. Mana ada yang sempurna, yang elok melainkan Allah Ta'ala. Kita sentiasa dalam kekurangan. Kan? Jangan kita terlampau nak puji-puji. Kalau nak puji pun, puji belakang. Saya puji belakang, tuan. Alhamdulillah, hari ini anak saya yang sulung, isteri yang nombor 3, dah hafal Quran 30 juzuk. Tadi ni mak dia telefon, mak dia hantar pergi ke Kelang untuk buat syahadah. Apa yang saya nak sukanya, mak dia sendiri ajak dia. Mak dia ajak anak dia ni hafal Quran 30 juzuk. Jadi maknanya Alhamdulillah. Saya, tapi cengih tuan. Pegang rotan, pegang. Bila saya marah, dia suruh saya ajak. Dia ajak budak-budak orang tua reti, ajak budak aku tak reti. Alhamdulillah. Masak dia buat, basuh baju dia buat. Lepas tu dia ajak pula anak ambil Quran. Ya Allah, syukurlah banyak-banyak kepada Allah Ta'ala. Tapi tak puji depan dia. Puji belakang lah. Puji depan tak kira kata dia bagi lah. Kan? Benda elok. Tapi kita kembali pada Allah lah. Kan? Syukur pada Allah Ta'ala. Itu dia. Artinya, sayang engkau. Wahai haka ni, kesiannya, sayangnya. Itu dia. Ya? Telah engkau kerat akan belakangnya. Dengan duk puji orang tu, seolah kita kerat belakang dia. Kita bunuh dia. Kan? Kita binasakan dia. Jika ia mendengar akan pujianmu atasnya, itu, kalaulah kamu puji dia, dia dengar apa yang kamu puji, nescaya tiada ia dapat kemenangan hingga hari kiamat. Sampai kiamat, orang tu tidak akan menang. Dia akan kalah. Dia tak akan berjaya. Dia akan lemah. Dengan sebab banyak sangat dia termakan dengan pujian tu. Karena kita kata tadi, pujian ni beracun, tuan. Kan? Puji ni budak-budak boleh lah kita puji. Nak bagi semangat ni tak apa. Kan? Puji budak-budak. Budak-budak kecil. Tadika. Dah orang tua puji lagi, mana boleh. Budak-budak kena puji. Kan? Kita puji dia bagi supaya dia bersemangat untuk mengaji. Kan? Kadang-kadang kita puji juga. Puji depan kawan-kawan dia. Kan? Boleh puji budak-budak. Dengan tujuan dia matlamat, iaitu untuk bagi dia semangat untuk mengaji. Kan? Itu dia. Baik. Maka kata setengah ulama yang dulu-dulu, kata Imam Ghazali, tapi dia tak sebut ulama mana. Man fariha bimadhin faqad amkana syaitana min an yadkhula fil batnihi.
Artinya barang siapa suka ia dengan dipuji oleh seseorang akan dia, maka sungguhnya ia lebih membenarkan, dia telah membenarkan syaitan masuk ke dalam perutnya itu. Man fariha bimadhin, siapa yang suka dia dipuji, dia seronok orang puji dia, senyum. Dia suka orang puji dia. Bila orang puji dia seronok. Faqad amnaka syaitan, maka sesungguhnya orang ni, makna kata orang ni, amkana syaitan, membenarkan syaitan, ya, min an yadkhula, bahawa daripada bahawa masuk fi batnihi, masuk dalam perut dia. Orang yang suka dipuji, kata ulama dulu-dulu, dia suka setan masuk dalam perut dia. Bila dia setan masuk dalam badan kita, dia kacau habis. Dia rosakkan kita. Ada setan ni sajadah bagi rosak. Cara di antara setan mudah masuk dalam diri kita, iaitu bila kita suka dipuji. Antaranya, bila kita suka dipuji, suka dimulia, akhirnya kita bangga diri kita, kita rasa hebat, rasa itu, rasa ini. Ini semua merosakkan kita. Dan demikian lagi, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, jangan engkau benci jikalau dicela oleh seseorang akan dikau. Satu sudut, kita jangan suka dipuji. Sudut yang lain, bila orang cela kita, kritik kita, tegur kita, seronok dengan kritikan orang. Dia terima dengan hati yang lapang, dada yang terbuka. Ya. Jadi jangan kita benci orang cela kita, atau orang nasihatkan kita, atau orang tegur kita. Bila orang tegur kita, tuan-tuan, kita menunjukkan muka pasang, tunjukkan diri kita tak suka, akhirnya orang tak tegur dah kita. Bila orang tak tegur kita, kita dalam keadaan tak betul sampai bila-bila. Orang nak tegur tak berani. Baik tu kita saudara sesama Islam ni, bila orang tegur, kita terima teguran tersebut, insya-Allah. Kemudian kita muhasabah. Betul tak betul apa yang dia tegur? Kalau betul, kita pun betul lah diri kita. Kalau tak betul, sabar saja. Mungkin dia salah maklumat. Mungkin dia tak dapat maklumat yang betul. Sabarlah sekarang, tuan-tuan. Kan? Maklumat hujung jari. Tentulah kadang-kadang dia dapat maklumat betul, kita baik sangka dengan dia. Selesai masalah. Jangan berdendam. Jangan kita rasa begitu begini dengan sahabat-sahabat kita, kan? Jadi. Kerana jikalau sungguh-sungguh engkau bersifat kecelaan yang dicela oleh seseorang akan dikau itu, takdir dia tegur kita, benda yang dia kata tu betul. Contoh, maka hendaklah engkau sukai akan demikian itu. Kena suka. Ada hari itu, tuan-tuan, golongan tabligh, dia main satu masjid. Dia tegur pakcik itu. Pakcik itu bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedangkan dia kata ra tu baris dhamma, baris depan. Yang betulnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan rawah, rawah. Dia jereka buat tabligh tu. Saya dapat lagu mana? Hari saya kuliah, buat keluar kitab. Cuba tuan-tuan tengok tu, bukan saya tak sebut siapa-siapa lah. Kita azan pun nak kena baca betul-betul. Masalah dia, kalau kita baca betul, orang jawab, kan? Orang jawab, baru orang tu dapat pahala. Kita baca tak betul, orang tu jawab, kosong. Kadang-kadang tuan-tuan target.
tarjih ni tuan-tuan, tarjih ni kita ulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tarjih ni kita ucap 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Rasulullah. Lepas tu kita derahlah. Tapi tengah dia tarjih sampai habis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan begitu. Tarjih tu tang 2 kalimah syahadah tu. Tang tu saja. Sebelum kita berderah asyhadu an la ilaha illallah. Kita baca dulu 2 kalimah syahadah tu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, asyhadu anna Rasulullah. Lepas tu kita petak sampai habis lah. Hayya ala solat, tak payah ulang lagi dah. Ni hayya ala solat. Kita dengar mic dia dekat. Asyhadu an la hayya ala solat. Hayya ala falah. Dia pun sebut yang tu makmum, yang dengar tu jawab. Hang azan sudahlah, biar orang jawab. Yang kita nak sebut ulang tu dalam 2 kalimah syahadah. Dia panggil tarjih. Bila kita, wah aku silap, wah tak betul ya. Hari tu saya tegur tuan. Satu orang semayang belakang saya. Dia semayang. Mulut tak berumi. Tepati muka dia. Saya semayang asar. Dia main 2 rakaat. Jadi saya bagi salam, dia naik lah. Tepati. Mulut tak berumi. Tak tegur, tak kena. Dan kita ni, ustaz kena tegur. Saya tanya dia, baca Fatihah dia. Baca ustaz. Mulut tak berumi tu. Saya baca dalam hati. No, Fatihah baca dalam hati. Saya kata mana boleh. Fatihah kena baca dengan lidah. Kena dengar telinga sendiri. Mulut kena berumi. Tak berumi tu makna tak baca lagi. Begitu muka. Iyalah. Jadi orang tegur, orang sayang kita. Kalau orang tak sayang kita, lantak mampu ya. Dia tak? Kawan tegur ni, dia sayang kita. Dia suka kita. Dia terimalah teguran dengan baik. Bila kita terima dengan baik, lain kali dia boleh tegur pula. Dia tak? Untung tak? Untung lah. Jadi kalau kita duduk keras kepala tentu pasal kan, sombong, tak boleh ditegur, sampai mampu lah. Siapa nak tegur hang dah? Ya, itu dia. Jadi, maka dalam kau sukai yang demikian itu. Bila orang tegur, kita suka. Kan? Kerana ia memberi nasihat akan dikau. Itu nasihat. Nasihat dia amat baik, amat berguna untuk kita. Ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat. Jadi orang nasihat kita, alhamdulillah. Dan sayugianya engkau suka akan demikian itu. Suka dengan teguran-teguran tersebut. Ya. Kalau hati kita timbul macam tak suka orang tegur, tu nafsu lah tuan-tuan. Tu nafsu kita. Karena nafsu ego. Kita rasa kita elok dah. Ya lah tuan-tuan. Kita mana boleh nampak semua badan kita. Kan? Yang boleh nampak orang. Kesilapan kita orang boleh nampak. Orang tegur kita terima. Jadi kalau tiada sungguh-sungguh engkau bersifat dengan kecelaan yang dicela oleh seseorang akan dikau itu. Takdirnya. Apa yang dia kata tu tak betul. Benda yang tak betul. Bukan kita buat. Dia tuduh kita buat. Maka jangan engkau tiada suka. Maka jangan tiada suka engkau akan demikian itu. Kerana dicela oleh orang yang akan dikau itu. Iaitu menjadikan engkau. Makna kata dapat beberapa pahala. Jangan kita timbul macam tak suka orang kritik kita.
benda tu kita tak buat. Tak apa, ni Tuhan nak bagi pahala kat kita. Pahala apa? Pahala sabar. Kalau dia tegur kita benda yang tak betul, tak apa, tenang. Jiwa tenang. Jangan kita tunjuk muka yang marah apa semua. Tenang. Kerana apa? Ini merupakan hadiah daripada Allah. Allah nak bagi pahala kepada kita. Dan dapat beberapa kebajikan bagimu seperti kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Iaitu Imam Ghazali nak sebut apabila kita dikritik, kita ditegur, sedangkan benda tu kita tak buat, ada untung kat kita. Apa disebut oleh Imam Ghazali nanti insya-Allah kita sambung akan datang. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna wa akhtim bisalihati a'malana tawaffana muslimin wa alhiqna bisalihin wa aghfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa lil muslimina ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.